tahun saya di sini, saya dah khatam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dan saya baca dalam solat, saya dah hafal. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu penuh dengan dosa, Ya Allah. Sering melakukan kesilapan. Sering alpa dengan dunia-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah titik sinar cahaya dalam hati hamba-Mu ini, Ya Allah. Kita kalau nak istiqamah, cara yang terbaik adalah kita merenung 10 tahun kita dulu dengan 10 tahun kita sekarang. Apakah perbezaannya? Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Salam nuzul Quran kita ucapkan kepada anda semua hari ini 17 Ramadan 19 April. Harapnya semua sihat-sihat sahaja pada hari ini. Wow, kepada yang bercuti tu selamat berehat kita ucapkan. Dan semoga percutian atau hari cuti anda dimaafkan sebaiknya di mana-mana negeri yang menjadikannya sebagai cuti umum. Tetapi awal seperti biasa walaupun kita dalam bercuti, kemerihan kita buat persiapan, berpuasa dan sebagainya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan bukan saja kerana COVID-19 tetapi juga ada ancaman baru kabarnya. Betul, jangan kita terlalu fokus dengan COVID-19, kita lupa dari aspek kesihatan lain. Dan Fahri, sejak kebelakangan ini banyak yang dibincangkan tentang Kawasaki. Ancaman Kawasaki iaitu penyakit yang 75% pesakitnya ialah kanak-kanak berusia bawah 5 tahun dan selalu menyebabkan penyakit jantung dalam kalangan kanak-kanak. Dan kalau penyakit ini dapat dikesan dengan awal, pesakit boleh pulih dalam masa beberapa hari. Okey, dan penyakit ini penting untuk ibu bapa tahu, penyakit ini tidak berjangkit. Maksudnya kalau abang sulung tu terkena, insya-Allah adik-adik tidak terjangkit. Dan simptom-simptomnya demam panas, ada lidah merah dan bengkak serta bibir pecah, ruam yang teruk pada kulit. Itu antara simptom yang perlu ibu bapa perhatikan betul-betul. Benar. Okey, jadi itulah kita harapkan untuk terus menjaga kesihatan. Semoga hari ini ataupun tahun ini sebenarnya jadi tahun yang kita raikan hari raya kita dengan penuh kemerihan, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, sampai sedikit juga mengenai nuzul Al-Quran. Ini sebenarnya satu hari yang cukup bersejarah, satu mukjizat besar yang turun kepada kita sebagai umat Islam, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengasingkan diri daripada kelompok jahiliah dan beribadat di Gua Hira, dan telah diturunkan 5 ayat pertama iaitu daripada surah Al-Alaq. Jadi izinkan saya mungkin kita berkongsi sikit apakah terjemahannya ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sekumpal darah beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan iktibar yang kita pelajari daripada kisah nuzul Quran ini kan, Nabi Muhammad ketika itu berusia 41 tahun baru belajar membaca. Jadi kita sebagai manusia setiap hari kita ada kelemahan masing-masing, banyak benda baru yang kita nak pelajari. Jadi kita contohi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa. Jadi kita ambil yang baik-baik itu, masukkan dalam diri kita. Baik, dan istimewanya tentang nuzul Quran tahun ini di TV3 meneruskan tradisi Rasulullah SAW dan para sahabat dalam pengumpulan serta penyalinan kalam suci Allah dalam sebuah mushaf iaitu naskah Al-Quran bertulis tangan. Okey, dan saksikan semuanya dalam istimewa nuzul Al-Quran Tinta Syurga malam ini 19 April jam 9 malam hanya di TV3. Kita saksikan. Orang kadang-kadang fikir Al-Quran ni dah dicetak sebab orang tengok yang dah siap. Seni Zukruf ni memakan masa 100 jam untuk menghasilkan satu lembaran. Cahaya kilauan emas itu seumpama cahaya yang melorongi hati-hati pembacanya. Ianya kalamullah, kalam Allah. Ianya bukan dari manusia.
sebenarnya Al-Quran ini sememangnya satu naskah yang sangat hebat yang tidak perlu disangkal, yang menjadi panduan kita sehingga dari dulu, kini hingga masa akan datang hingga ke akhirat insya-Allah. Dan itulah kehebatan Al-Quran. Itulah penghayatan kita di hari nuzul Al-Quran ini. Baik, di Wanita hari ini juga, hari ini kita akan berkongsikan atau meneruskan penghayatan itu dengan satu topik yang saya kira cukup menarik, dan hari ini kita akan berkongsi mengenai di sebalik istiqamah. Selalu bila kita sebut istiqamah ni, kita banyak dengar orang menggunakan, orang menyebut istiqamah ini, tapi apakah benar-benar kita faham apakah itu istiqamah? Saya ada scroll di Twitter kan, bila saya search istiqamah, ramai yang bercakap nak berubah mudah, tetapi nak istiqamah, nak konsisten, cukup mencabar sekali. Dan pastinya itu antara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan rangkuman TikTok yang kami sediakan untuk anda. Nabi sebut amal ibadah yang paling Allah suka ialah yang paling berterusan dalam hidup kamu kalaupun sedikit. Yang lebih Allah suka ialah yang istiqamah walaupun sedikit. Sebab yang sedikit itu ketika mana dia istiqamah, dia akan mula yakin, dia akan mula beriman, dia akan mula rasa kemanisan ibadah itu dan dia akan mula tambah sikit-sikit. Susahnya nak istiqamah. Kata tak nak buat benda lama dah. Kata nak berubah. Mesti kita pernah rasa macam ni kan? Nak berubah tapi ada je gangguan. Tapi kena ingat, selain daripada usaha kita, doa tu pun penting tau. So kita boleh amalkan doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. So, jom sama-sama kita amalkan. Sebenarnya topik hari ini pada saya Hawa cukup indah. Ramai di antara kita yang sebenarnya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita menjadi seorang yang lebih baik, dan itu ayatnya istiqamah. Saya kira sebenarnya apa konsistensi, tekad, nekat, dan saya kira maknanya lebih luas daripada itu yang kita akan selami pada hari ini. Dan saya pasti setiap daripada kita ada perjuangan kita masing-masing. Mungkin ada yang nak istiqamah dalam penyimpanan, istiqamah dari segi sikap, nak sentiasa bersabar, tak cepat marah. Ada juga yang istiqamah mungkin dari jodoh. Segi apa dia? Cari jodoh. Cari jodoh. Itu lain cerita lain. Kita gurau-gurau saja di situ. Tapi itulah yang kita akan bincangkan pada ini. Sekiranya anda ada sebarang perkongsian ataupun mungkin persoalan, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3, dan terus bersama dengan kami di Facebook Live dan juga follow Instagram kami di WHI TV3. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sekali untuk kita pelajari tentang istiqamah. Kekal istiqamah bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Topik istiqamah ni bagi saya yang begini amat berat untuk saya memperkatakan. Tetapi saya juga manusia biasa yang saya tidak boleh menasihatkan orang, saya menasihatkan diri saya. Memang bukan satu perkara yang mudah untuk kita beristiqamah, tetapi tidak salah sekiranya kita terus berniat untuk terus beristiqamah, untuk perbaiki diri kita, di mana kita dulu siapa-siapa pun pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan benda-benda yang tak baik. Jadi bagi saya, kita kalau nak istiqamah, yang cara yang terbaik adalah kita merenung 10 tahun kita dulu dengan 10 tahun kita sekarang. Apakah perbezaannya? Kalau ada perbezaan tu, so apa kata lagi 10 tahun pun kita teruskan beristiqamah. InsyaAllah, minta izin Allah, doa banyak-banyak, InsyaAllah Allah akan izinkan. So, bagi saya istiqamah ni dia dekat juga dengan perubahan seseorang, untuk berubah daripada orang atau
ataupun berubah kepada menjadi orang yang lebih baik lah. Dan istiqamah ni sebenarnya bagi saya adalah benda yang paling mencabar, dan juga inilah kunci perubahan seseorang. Kalau dia dapat istiqamah dan juga benda itu berjaya, insyaAllah dia akan jadi orang yang lebih baik. Dan bagi saya kunci utama untuk istiqamah adalah dekat dengan orang-orang yang baik, supaya kita pun akan terikut-ikut dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Baik, itu sebagai permulaan, pembukaan untuk apa yang kita nak bincangkan hari ini tentang istiqamah. Saya pasti setiap daripada kita ni kalau nak konsisten melakukan apa saja, tapi ada cabaran-cabaran dia, kan Farin? Dugaan dan ujian. Okey, jadi pada hari ini kita bersama dengan tetamu kita melalui panggilan talian video. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, seorang pendakwah bebas yang dah lama tak bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Rindu dekat Ustaz ni. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat walafiat. Alhamdulillah, kami pun seronok bila dapat berjumpa dengan Ustaz walaupun dalam talian, Ustaz. Ya, saya insya-Allah. Okey, sebelum ringkas tentang khabar Ustaz. Ustaz kita tahu ramai tahu seorang cancer survivor, cancer fighter. Jadi bagaimana keadaan berpuasa di bulan Ramadan ni Ustaz? Dalam keadaan bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah tak seperti Ramadan yang lepas. Saya dah lalui kanser ni 5 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat lalui macam manusia biasa. Alhamdulillah, walaupun saya perlu makan ubat 3 kali satu hari, alhamdulillah waktu sahur saya makan dan waktu berbuka makan dan tengah malam makan sikit, saya dapat laluinya. Dan setakat ni tak ada satu hari pun yang saya tinggalkan. Saya tahu istiqamah dalam ibadah puasa. Alhamdulillah. Itu yang memang kita nak dengar. Memang kena dengan apa yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz, sebab walaupun setiap kita ada cabaran masing-masing kan. Okey, jadi sebagai permulaannya, sebagai pemahaman biasa kan, istiqamah ni konsistensi. Maksudnya kita maintain saja, sentiasa buat, tak ada naik turunnya. Tapi cukup mencabar sekali Ustaz. Tapi apa yang perlu kita faham tentang konsep istiqamah ni Ustaz? Istiqamah maknanya berterusan. Berterusan memperbaiki diri daripada jahat kepada baik, daripada baik lebih baik. Contohnya istiqamah dalam bulan Ramadan ini, kita ada 2. Satu berpuasa dan memperbaiki diri. Yang keduanya mengaji Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudiannya, kenapa dalam bulan Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar? Sebab malam yang terbaik. Dalam bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Al-Quran, kitab yang terbaik. Untuk umat yang terbaik. Dan kemudiannya, kita tengok satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu agar kamu bertakwa. Bertakwa umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang bertakwa. So, kita nak jadi orang yang istiqamah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebelum pergi jauh, apa makna takwa? Nak jadi orang yang baik. Takwa ni maknanya cinta. Kita bercinta dengan Allah. Allah letakkan cinta Allah dalam hati kita. Salah satunya Al-Quran duduk dalam hati kita. Cinta ni pula dia ada 3 T. Takut, tapi taat. Orang yang bertakwa, dia takut Allah meninggalkannya. Dia takut Allah membencinya. Dia takut Allah murka padanya. Begitu juga dengan taat. Taat ni, dia suka gembirakan Allah. Dia gembirakan Allah dengan amal soleh, dengan mengaji Al-Quran. Ada ulama, kita pernah dapat surat cinta. Farhin lagi banyak dapat surat cinta. Surat cinta ni, Farhin, seronok baca. Dulu. So, ada orang tulis surat cinta, Assalamualaikum, kehadapan adinda yang kanda rindui. Maaf andai warkahku ini mengganggu nafasmu. Dinda-dinda, kanda tak lelapkan mata kerana terbayang senyuman dinda. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Habis tulis surat cinta, pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Oh, ini macam pen merah, pen biru. You marah, I love you. Ini pengalaman Ustaz kan sebenarnya kan? Nah, ni pengalaman ramai orang ni.
Habis dia tulis surat cinta, bedak kutikura. Habis itu apa berlaku, girlfriend kita baca berkali-kali. Pagi baca, petang baca, malam baca. Begitu juga dengan para ulama, orang yang bertakwa. Mereka membaca Al-Quran, surat cinta daripada Allah secara istiqamah. Kerana apa? Kerana mereka membaca berkali-kali. Kerana itu Imam Asy-Syafi'i mampu mengkatam Al-Quran satu hari 2 kali katam. Begitu juga dengan imam-imam yang lain dan para ulama yang mencintai Allah. Tuan-tuan, kerana apa mereka mampu membaca? Kerana dibaca dengan perasaan cinta. Bila cinta Allah masuk dalam hati kita, kerana istiqamahnya kita, setianya kita melakukan amal soleh, maka ketika itu terbuang daripada hati kita hubbud dunia, cinta dunia, dan penyakit wahan akan terkeluar daripada hati kita. Wallahu alam. Okey, apa yang dikongsikan oleh Ustaz ni sedikit sebanyak ada berkaitan dengan penghayatan kita terhadap peristiwa nuzul Al-Quran ini sendiri, di mana istiqamah dalam bertakwa, mencintai dan juga menghargai mukjizat terhebat kita iaitu Al-Quran. Dan Ustaz, saya nak tanya dengan Ustaz sebenarnya, kadang-kadang orang nak istiqamah, orang tahu Al-Quran ini satu naskah yang sangat-sangat hebat dan luar biasa. Tetapi ada kalanya sebagai seorang individu dia rasa malu, dia mungkin baca merangkak-rangkak, berdikit-dikit dan sebagainya, sehingga kan macam dia rasa macam putus asa. Apa yang Ustaz boleh nasihatkan tentang mereka sebegini? Tapi kecintaannya tu ada, semangatnya tu ada. Dia begini, bila dengar Al-Quran, dia adalah surat cinta daripada Allah. Allah sangat cinta orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kemudiannya apa berlaku kalau dia baca merangkak-rangkak, dia macam nak give up dia. Allah beritahu janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana itu Allah bagi ganjaran lebih bagi mereka yang membaca merangkak-rangkak. Contohlah dia baca Alif Lam Mim. Bagi orang yang lancar, satu huruf dibagi pahala 10. Tetapi orang yang melakukan orang yang belajar baca merangkak-rangkak ini, satu huruf tu dibagi pahala 70 pahala. Kerana apa? Kerana untuk memotivasikan supaya mereka terus istiqamah dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan pastinya macam-macam yang boleh kita pelajari daripada sebuah naskah yang teragung ini. Setiap surah ada cerita-cerita pengajaran dan juga iktibar kan. Dan tadi Ustaz ada sebutkan tentang cinta dan istiqamah. Dan bagi saya untuk kita menyayangi sesuatu, melakukan sesuatu, kena ada keikhlasan tu Ustaz. Seolah-olah kalau kita nak berubah ni tak boleh ada paksaan. Paksaan itu seolah satu dugaan untuk kita kekal istiqamah Ustaz. Betul. Yang pertama, bila kita sebut cinta, kita nak dapat cinta Allah yang maha tinggi, kena naik anak tangga. Step by step. Don't jump daripada tingkat bawah naik ke atas. Tak boleh. Dia kena satu-satu. Step by step, barulah kita boleh jadi istiqamah. Step yang pertama, kita tengok surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Orang beriman, mula-mula step dia beriman. Anak tangga kedua untuk dapat cinta Allah masuklah hati kita, menundukkan nafsu. Sebab tu puasa untuk menundukkan nafsu. Lepas tu anak tangga yang ketiga, iaitu apa dia? Kita panggil amal soleh. Amal soleh ni adalah bunga-bunga, hadiah-hadiah kita bagi pada kekasih kita, iaitu Allah. Dan yang keempat adalah istiqamah. Istiqamah ni maknanya berterusan. Kalau kita mampu berpuasa dalam bulan Ramadan, kita mampu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu makna istiqamah. Kita mampu solat sunat dalam bulan Ramadan, kita mampu solat sunat di luar Ramadan, itu maknanya istiqamah. Dia berterusan untuk memperbaiki diri, barulah dapat jadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Maknanya apa juga amalan kita bulan Ramadan ni, kita kena sambung di luar bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, ada satu kisah yang kami ingin kongsikan bersama anda, satu bingkisan yang cukup memberi inspirasi, yang menyentuh hati kita, di mana seorang individu ini sebelum beliau ke tirai besi, beliau tidak pernah mengenal Al-Quran, tetapi akhirnya di sebalik tirai besi pelbagai hikmah yang beliau telah dapat. Kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu. Tatkala insan seusianya sedang seronok belajar dan meluangkan masa bersama keluarga, Sofia Dalila, 21 tahun, sedang menjalani hukuman penjara akibat kekilafan diri satu ketika dahulu. Saya berada dalam tahanan ni selama 2 tahun 2 bulan atas kesalahan Seksyen 39A2 dan 12.2 ADB atau dadah berbahaya. Sebelum saya masuk ke penjara, saya seorang yang sangat suka berseronok dan tidak memikirkan dosa pahala. Saya melebihkan suasana bersama kawan-kawan dengan perkara-perkara yang tidak bermoral. Saya ketepikan keluarga saya. Dan bila saya ditangkap di sini, kawan-kawan tu tak ada pun dengan saya. Tidak pernah menyangka akan menghabiskan usia mudanya di sebalik tirai besi. Ibarat dilahirkan semula, dirinya yang satu ketika dahulu alpa dan tidak mengenal agama, kini diberi peluang untuk memperbaiki diri dengan kelas pengajian agama yang disediakan oleh pihak penjara. Dikatakan 2 tahun saya di sini, saya dah khatam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dan saya bacaan dalam solat, saya dah hafal. Dan Al-Mulk, surah Al-Mulk sebanyak 30 ayat. Alhamdulillah saya mampu membaca, tetapi ada juga yang salah-salah sedikit. Yang saya pelajari dalam penjara ini adalah satu pelajaran ilmu yang kita tak akan dapat di mana-mana, dari segi tata cara kita untuk mengawal emosi. Ilmu agama dekat sini sangat luas. Ustazah ataupun cikgu-cikgu sentiasa guide apa yang kita nak lakukan. Penjara bukan sebagai tempat hukuman, malahan kini penjara dilihat sebagai tempat pemulihan dengan memberikan pelbagai bimbingan kemahiran dan pembelajaran rohani sebagai persediaan kepada para banduan untuk kembali kepada masyarakat satu hari nanti. Kat sini kami lebih kepada kawan ataupun cara kekeluargaan, rapat untuk mudah kami take, sebab kami kat sini tak boleh guna cara penjara sebab penjara mereka menjaga. Kami kat sini lebih kepada pemulihan, kena tarik sedikit demi sedikit, buat macam itu keluarga kita. Untuk yang macam tadi adik kita tadi yang kita ni, dia lama dia dekat sini, bermula daripada banduan muda naik ke seterusnya. Kesalahan yang dilakukan dadah lah. Dan masa awal dia masuk pun mula-mula agak, orang kata macam mana kata, kami untuk menerima dia sebab dia ada bawa satu dia punya keras dia tu. Nak repo dengan dia pun ambil masa. Dan dia sangat impress sebab awal-awal tu bila kita ajak ke kelas agama dia menolak. Yang menjadi satunya, dia ada turning point dia tu bila Ustazah Baiti ajak dia masuk nasyid. Dan rupanya dia sangat suka nasyid, lagu semua kan. Jadi kita pun okey, kita ubah daripada suka pada hiburan yang biasa, kita ubah kepada yang lebih baik. Ajak dia masuk nasyid, bila dia boleh ikut, kita ajak pula kepada aktiviti macam hari tu dia masuk bacaan Al-Quran beserta terjemahan. Dan sangat seronoknya dia sebenarnya boleh baca. Cuma dia kata dia tak tahu pun rupanya dia boleh baca. Bila dah boleh baca, dan sekarang ni pun kami sendiri, di penjara sendiri ada buat amal Islami. Dan dia masuk sebagai peserta tilawah Al-Quran. Harapan saya lah sempena dengan bulan Nuzul Quran ni, sempena dengan keberkatan ataupun kemuliaan Al-Quran tu sendiri, buat masyarakat terutamanya, dan supaya dapat terima seadanya mereka-mereka yang sebenarnya kita sama je. Cumanya mereka ni Allah perlihatkan keaiban tu sedikit dan diberi teguran untuk duduk di sini berubah menjadi yang lebih baik dengan harapannya. Bila mereka kembali ke masyarakat, kalau boleh terima seadanya. Sebab kita semua ada manusia lakukan kesalahan. Tapi dan kita semua juga buat kebaikan.
Moga-moga dengan sedikit kebaikan yang mereka lakukan kat dalam ni menjadi satu, orang kata apa, sebagai penerimaan kita lah di luar. Biar apapun kesilapan yang pernah dilakukan, setiap daripada kita berhak untuk mendapat peluang kedua. Bagi Sofia, pemulihan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak penjara serta sokongan dari pihak keluarga menguatkan dirinya untuk bangkit semula. Saya harap ibu bapa saya sentiasa menyokong saya, adik-adik saya, ahli keluarga saya. Terima kasih sebab sentiasa menyokong saya walaupun saya melakukan kesilapan yang sangat besar dalam keluarga dan memalukan keluarga saya di luar. Tak terbalas jasa ibu dan ayah saya di luar sana. Sentiasa datang melawat setiap bulan. Tak pernah kata cemoohan dikeluarkan walaupun sedikit, walaupun sepatah daripada mulut ibu dan ayah saya. Malah kata sokongan yang tak pernah putus dan doa yang tidak pernah putus untuk anaknya. Untuk rakan-rakan ataupun sahabat di luar sana, saya harap jadikan perkara ini satu pengajaran kerana berjauhan dengan dunia realiti amat menyiksa jiwa dan raga kita sendiri. Doalah supaya Allah jentikkan hati kita dengan sinar cahaya hidayah supaya kita ingat yang Allah itu menguji kita dengan sedikit kesusahan tetapi dibalas di akhirat dengan semuli-mulianya. Mendung berarak dalam kehidupan, mengharapkan sinar baharu di sepanjang perjalanan. Semoga istiqamah menjadi destinasi terakhir buat dirinya yang melangkah ke destinasi baru kehidupan. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu penuh dengan dosa, Ya Allah. Sering melakukan kesilapan. Sering apa dengan dunia-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah titik sinar cahaya dalam hati hamba-Mu ini, Allah. Walaupun setitik, Ya Allah. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Masya Allah, terima kasih kita ucapkan kepada Fiza Sabjahan dan juga rakan wartawan kami Ain atas laporan yang disediakan itu. Dan saya kira sebenarnya satu bingkisan yang cukup indah, yang bukan saja untuk mereka yang berada di sana, tapi suatu yang menjentik hati kita sendiri sebenarnya, Hawa. Ya, betul. Fahrin, yang mendapat perhatian saya juga ialah sokongan orang sekeliling, keluarga dalam kita nak berubah menjadi yang lebih baik. Itu pun membantu sangat-sangat kita untuk istiqamah. Ustaz, apabila kita lihat kepengsian video itu tadi, Ustaz, bagaimana kita nak lihat sebenarnya orang sekeliling kita inilah yang sangat-sangat membantu kita untuk kekal konsisten, kekal istiqamah untuk melakukan amal ibadah, Ustaz. Ya. Hawa, Farhin, kita percaya pada hari ini, kita dalam hidayah Allah Ta'ala pada hari ini, mungkin sebab doa mak ayah kita. Mak doakan kita siang dan malam untuk kita jadi manusia yang lebih baik. Ayah, walaupun dia diam, tapi dia sentiasa berdoa pada Allah. Ya Allah, selamatkan aku, anak-anak aku daripada api neraka. Tolonglah Ya Allah, bagi hidayah pada anak aku ni. Kadang-kadang anak ni, doa mak dan ayah ni tak ada hijab. Doa mak dan ayah tak ada hijab. Dan kemudiannya, mungkin masa mak ayah hidup, anak tu masih jahat. Masih jauh dari agama. Tetapi bila mak dan ayah meninggal dunia, Masya Allah, anak itu yang paling jahat tu boleh berubah jadi yang paling baik. Setiap saat, setiap ketika doakan kebaikan untuk mak dan ayah yang telah meninggal dunia. So, sangka baik pada Allah Ta'ala kerana Allah itu Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam, Hawa.
Baik, dan itulah sedikit iktibar daripada apa yang kita saksikan daripada perkongsian kita sebentar saja tadi, bagaimana istiqamahnya juga bukan sahaja individu itu tetapi juga pihak-pihak di sekelilingnya yang membawa beliau kepada kehidupan yang lebih baik. Baik, Ustaz, dalam kehidupan zaman sekarang ni Ustaz, cabaran, ujian, godaan, dugaan sangat banyak. Dan kalau kita tengok ada kalanya setiap orang tu nak berubah tu macam ada kalanya macam bermusim pula. Bila dia rasa dia dengar ceramah, dia kata, oh saya nak jadi lebih baik dan sebagainya, dia dah mula buat. Tetapi akhirnya terkandas di tengah jalan, kembali kepada kehidupan yang sebelumnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak kekal istiqamah, nak semangat, nak terus berkekalan sampai bila-bila ni Ustaz? Apa tipsnya ni? Fahin, formulanya 5H. H yang pertama, hati. H yang kedua, hampiri. H ketiga, hindari. H keempat, hajat. H kelima, hijrah. Inilah formula yang saya ajar kepada golongan LGBT yang ikut program JAKIM dan juga golongan-golongan dadah dan juga golongan-golongan yang jauh dari agama. Formula dia 5H. H pertama, hati. Hati ni kena senantiasa minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, kuatkan hati aku. Kerana tu Nabi, dia ada 2 doa yang Nabi paling banyak baca. Yang pertama, Nabi baca satu doa, Rabbana atina fid dunya, seperti ramai tahu. Yang kedua, Nabi kerap baca dan jarang tinggalkan doa ini, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati atas agama ini. Kita kena banyak doa supaya kita rasa kita lemah. H yang kedua apa dia? Iaitu hampiri orang-orang soleh, hampiri orang-orang yang positif, hampiri orang-orang yang berjaya, hampiri orang baik-baik, kita jadi baik. H yang ketiga, hindari, jangan dekat dah dengan geng-geng lama yang ajak, macam-macam benda dia ajak. H yang keempat adalah hajat. Kita kena matlamat. Tahun ni aku nak cuba hafal surah Yasin, surah Al-Mulk. Aku nak hafal surah ni. So kita ada aim. Bila ada aim. Dan H yang terakhir, hijrah. Kalau kawasan situ boleh menyebabkan kita mengambil dadah balik, kawasan itu boleh menyebabkan kita terdorong ke lembah yang hina, maka lebih baik kita hijrah ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Ya Allah. Dan Ustaz, ada dalam kalangan kita terkena ataupun ada dugaan yang cukup besar sekali menimpa kita. Kita ni bila ada masalah baru kita sedar kita harus berubah. Tapi ada dalam kalangan mereka bila ada masalah rasa putus asa lagi nak ke arah yang kurang baik. Jadi macam mana Ustaz? Kita manusia yang lemah. Bila kita ada masalah selalunya kita menyerah. Tetapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Saya selalu pesan pada kawan-kawan kanser kita, never give up. Allah kan ada. Relax. Allah ada. Allah ada. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita sakit di atas muka bumi. Mungkin kita ada masalah kewangan di atas muka bumi. Tetapi bila kita meninggal dunia, Allah bagi kita rehat untuk selama-lamanya. Dan syurga Allah itu lebih luas daripada dunia yang sementara. So, kena ada satu semangat. Semangat tu kadang-kadang dia macam api pelita. Kadang-kadang dia nak padam dah. Kita tambah minyak, api tu terus menyala. So begitulah dalam hidup kita perlukan motivasi. Motif, matlamat, vasi, action, motivation, motive and action. Kita kena bergerak. Dapat je satu semangat, terus lakukan perubahan, insya-Allah. Tak banyak tapi sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Akhirnya kita akan jadi orang yang berjaya. Okey Ustaz, bila kita bercakap tentang istiqamah ni juga, pastinya ada perkaitannya dengan hidayah Ustaz. Kan dengan hidayah. Okey. Jadi hidayah ni kita selalu tahu hidayah adalah hak milik Allah dan ada kalanya orang yang dinasihati, orang yang diajak walaupun kadang-kadang diri kita sendiri ini seolah-olah macam dirasakan tak bertemu lagi dengan hidayah tu. Jadi sebenarnya bagaimana untuk kita mencari hidayah dan terus memegangnya Ustaz? Pertama, kalau kita tengok bagaimana Saidina Umar, orang yang asalnya tak boleh dengar nama Nabi, cita-citanya ingin membunuh Nabi. Tetapi bila dapat tahu adiknya memeluk Islam, dia terus ke rumah adiknya dan bila dengar adiknya membaca wahyu Allah, surah Taha ayat 1 hingga 5, hatinya diketuk hidayah. Hatinya masuk cahaya Allah. Dan akhirnya berubah daripada membenci Nabi kepada orang yang
kekasih Nabi yang dikebumikan sebelah kubur Nabi. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, ada juga orang dia kata hidayah tak sampai lagi, seru belum sampai lagi, sebab tu aku tak berubah, satu hari nanti tak berubah. Orang yang macam ni dia mencipta alasan yang diilhamkan oleh syaitan. Kenapa? Kita tak tahu sampai bila kita hidup. Entah esok, entah lusa. Berapa ramai telah jadi bukti dalam dunia, orang yang lebih rendah usia daripada kita telah meninggal kita. Telah meninggal dunia. Dan meninggal, mati bukan berakhir sebuah kehidupan, tetapi bermula kehidupan yang baru. Al-Quran telah menceritakan semua ni. Semua ni dah cerita. Sebab tu wahyu pertama, Iqra, baca. Siapa baca, dia akan maju. Dan orang yang membaca ni tuan-tuan dan puan-puan, baca wahyu Allah Ta'ala ni, banyak contohnya. Dr. Maurice Minor. Dia ni pakar dalam dunia perbandingan agama. Tetapi akhirnya memeluk Islam. Dr. Gary Miller, pakar matematik dunia. 1974, dia berdebat mengatakan tentang kitab-kitab lain. Tiba-tiba, dia mengkaji Al-Quran. Hanya dalam masa 3 minggu, dia kata, Al-Quran ini telah menjadi hidayah untuk dia memeluk Islam. Banyak lagi tuan-tuan. Sebab kita kena baca. Saya nak kongsi satu cerita kalau ada masa. Kisah dia ini. Seorang budak pang, juga pengedar dadah, ketika usia 16 tahun dia masuk ke rumah pemulihan. Dan ketika saya mengajar di rumah pemulihan itu, mengajar Al-Quran, dia pijak Al-Quran tersebut dan dia ludah berkali-kali. Dan berlakulah sedikit pertempuran antara saya dengan budak-budak di rumah pemulihan tersebut. Tapi saya dapat tenangkan dan kemudiannya saya beritahu, mulai hari ini tak payah baca Quran. Tak payah baca Quran. Tetapi dengan satu syarat. Kena baca terjemahan Al-Quran daripada surah Al-Furqan. Dia ada teknik tau nak jadikan Quran ni macam novel. Baca daripada surah Al-Furqan, turun kepada surah Asy-Syu'ara sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Lepas tu mulakan balik daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, jumpa balik sampai surah Al-Furqan. Dia jadi macam novel. Selepas tiga hari saya datang balik, dia kata, Ustaz, ya Ustaz, ya Allah, dia guna bahasa yang kasar, tapi dia kata terima kasih sebab segala semak samud dalam otak aku ni terjawab. Terjawab. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan jadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, selepas 2 tahun, dia menjadi hafaz Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Mulanya pengedar dadah, mulanya penagih dadah, mulanya ikut aliran pang, tapi akhirnya menjadi seorang ustaz pada hari ini. Wallahu a'lam. Dan ustaz, dapat kita lihat sebenarnya untuk kita istiqamah ni pun ada teknik-teknik tertentu. Dan di penghujung perbincangan kita ni ustaz, kita nak tahulah tentang hikmahnya, sinarnya. Apabila kita istiqamah, kita berjihad untuk ke arah kebaikan, ganjarannya untuk kita suatu hari nanti ustaz. Amalan yang paling dicintai Allah adalah istiqamah. Biarpun sedikit, tetapi berterusan. Itu dicintai Allah. So, Ustaz nak ambil kesempatan ini, tujuan kita berpuasa nak dapat takwa. Nak dapat takwa, kita kena istiqamah. Apa dia? Takwa ini, ciri orang bertakwa boleh rujuk surah Ali Imran ayat 134. Ayat 134 bercerita, burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi, iaitu bagi orang yang bertakwa. Ayat 34 dia, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Mereka yang mampu menahan marah. Yang ketiga, mereka yang mampu memaafkan orang lain. Dan terakhir, mereka suka melakukan kebaikan. Formula dia, jom kita istiqamah untuk dapat 3P, 1B. P yang pertama, pemurah. P yang kedua, penyabar. P ketiga, iaitu pemaaf, dan akhir sekali suka melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Farhin, Hawa dan semua yang melihat wanita hari ini jadi orang yang bertakwa, yang istiqamah memburu cinta Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi perkongsian yang cukup hebat untuk hari ini dalam Nuzul Al-Quran ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik kerana bersama dengan kita di Wanita hari ini sempena Nuzul Al-Quran di sebalik istiqamah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik awak sesudah dan kita harapkan bukan saja kita tapi penonton-penonton juga terus istiqamah untuk menjadi insan yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya insya-Allah. Okey, baik, kepada para penonton kita akan berehat seketika, ada lagi perkongsian kami untuk anda, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kita kembali dan ada sedikit perkongsian yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda seperti nuzul Al-Quran ini. Kita saksikannya terlebih dahulu. Di sini degup jantungmu mengenal arti. Teman-teman seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza diucapkan pada seluruh dermawan hartawan yang sudi menyumbang dalam pembangunan pondok motivasi Hamlatul Quran. Teruskan menyumbang untuk saham kubur anda, saham syurga anda. Maafkan saya, doakan saya. Wallahu a'lam. Baiklah, kini kita terus saja bersama dengan Ustaz Muhammad Ashraf bin Suarin, pengasas Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi dan Tahfiz Hamlatul Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuzul Al-Quran, selamat berpuasa Ustaz. Salam kembali insya-Allah, Ramadan Karim. Baik. Okey Ustaz, mungkin ramai ingin tahu lebih lanjut mengenai Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi ni dan apakah yang dilakukan ataupun aktivitinya Ustaz? Baik, terima kasih. Seluruh yang dirahmati Allah, Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi satu pertubuhan yang bantu untuk mencari dana dan yang utamanya untuk bantu Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Sebahagian anak-anak yang berada di sana, anak-anak yang kurang berkemampuan, anak-anak yatim, anak-anak asnaf, fakir miskin, begitu juga anak-anak yang tersisih. Dan yang keduanya, pertubuhan ini kita buat misi, kita sampaikan beras, infak beras untuk ummah yang kita agihkan merata tempat, pusat-pusat kebajikan, dan kita juga agihkan di tempat-tempat yang ditimpa musibah seperti banjir yang lepas. Baik, ini bermakna Pondok Motivasi juga kira menyokong Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Betul. Okey. Jadi mungkin Ustaz juga boleh berkongsikan kita tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Dan selain itu juga sesuatu yang juga boleh menampung ekonomi untuk terus memberi kesinambungan kepada Pondok Tahfiz ini Ustaz. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, untuk maklumat semua, kami menjalankan proses beras sendiri yang kita namakan beras Ashrafi, yang duduk bawah Pondok Motivasi, yang untuk dana, dan sebahagian besarnya juga kita salurkan ke NGO-NGO, mereka beli dan kita jual pada mereka lah. Itu antara yang menampung untuk dana. Sebab apa? Untuk maklumat semua, pondok kami ini dia punya untuk kelangsungan, maksudnya keperluan bulanan agak-agak tinggi, lebih kurang dalam 50,000 ke 60,000. Jadi antara yang kami buat dengan kita buat jual beras lah, dan kita buat infak juga. Dan antara program yang kita buat dalam Ramadan ini, kita cari dana untuk bantu mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan. Begitu juga bukan hanya infak dalam Malaysia, dan kita buat juga infak di Mekah dan Madinah. Kita buat tajaan berbuka puasa di Malaysia, di tahfiz saya, begitu juga di beberapa madrasah, begitu juga mana-mana yang memerlukan. Di Mekah kita buat hari-hari 200 ke 300 pack di Mekah dan Madinah. Daripada duit yang disumbangkan, kita agihkan. Ada sahabat kita yang sampaikan di sana. Bermakna bukan hanya di Malaysia, begitu juga di Mekah dan Madinah, dan beberapa tempat di luar negara, Kemboja, Vietnam dan sebagainya. Dan ada juga tadarus tahlil tarawih tazkirah bubur lambuk Ustaz. Okey. Betul. Baik. Seterusnya, sebenarnya sambutan nuzul Quran ni Ustaz, kita yang telah merakam banyak peristiwa sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Boleh Ustaz cerita hikmah sedekah yang boleh diteladani dari perbuatan mulia Rasulullah ni Ustaz? Silakan. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, Nabi SAW orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan.
sangat dermawan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi saya mengajak semua yang melihat bicara ini, kita rebut peluang ini untuk jadi jutawan Ramadan. Apa dia? Kita raih pahala-pahala yang Allah sediakan, kita jamu seramai-ramainya orang berbuka puasa. Sampai waktunya lah, bukan sekarang berbuka puasa. Maksud dia, sampai masa dia, sebagaimana Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, dapat pahala seumpamanya tanpa mengurangkan sikit pahala puasanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Baihaqi. Ini hadis yang sahih. Jadi kita rebut peluang ini. Allahu Akbar. Dan hikmah yang saya nak cerita di sebalik nuzul Quran, bagaimana Quran banyak cerita tentang orang-orang yang bersedekah. Antara saya nak petik, Farin, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang beri pinjam dengan pinjaman yang terbaik, pinjam pada Allah. Ni kita ada harta, kita pinjam daripada Allah dah, tapi kita beri pinjam balik dengan seikhlas-ikhlasnya, baginya ganjaran yang sangat-sangat besar. Jadi kita rebut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan perkataan sedekah, Farin, sekejap saya nak sebut, asal daripada perkataan sidqun. Maksud sidqun ni apa dia? Membenarkan. Perkataan sidqun, membenarkan. Okey. Allahu Akbar. Kita membenarkan iman kita, ketakwaan kita umat Nabi dengan kita bersedekah. Baik, setelah mendengarkan daripada Ustaz ni, saya pasti ramai yang mula berebut-rebut ingin menyumbang. Jadi bagaimana mereka boleh menyumbang kepada pertubuhan ini, Ustaz? Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya mengajak kita infak serendah, kalau harga sekilo beras RM4, ke atas, silakan berapa banyak yang boleh. Sebab apa saya nak sebut, orang yang hebat dalam ibadah dia, tanda dia macam kita dah puasa hari yang ke-17 ni, tanda jadi dua, ita'amu ta'am wa taibul kalam. Suka beri orang makan dan perbaiki percakapan. Jadi saya mengajak dengan nombor akaun yang tertera, Maybank antaranya, RHB antaranya, yang saya ingat Maybank 5621 33501515. Dan saya mengajak juga untuk bantu anak-anak ini untuk bentuk generasi Al-Quran. Ini sempena nuzul Quran ni. Kita bantu mereka untuk jadi orang yang terbaik, walau datang lahir daripada generasi yang kita nampak anak gelandangan dan sebagainya, tapi subhanallah, kita bangunkan mereka jadi insan yang terbaik. Berapa banyak pahala yang Allah akan beri pada kita, subhanallah. InsyaAllah, amin amin ya Allah. Okey, dan segala maklumat telah pun tertera di kaca TV anda, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ashraf bin Suharin, pengasas Pertubuhan Kebajikan Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran. Terima kasih sekali Ustaz. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada penonton-penonton wanita hari ini, ada lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda di penghujung nanti. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Harapnya segala perkongsian kita sebentar tadi dapat kita jadikan iktibar dan juga manfaat bersama. Sama-samalah kita kekal istiqamah, insya-Allah, Fahrin. Okey, Wanita Hari Ini bersiaran 6 hari seminggu, tetapi ada yang ini pula mereka mengharapkan 7 hari mencintaiku. Sebuah karya Siti Rosmizah, 7 hari mencintaiku, kembali lagi dengan musim ketiga. Dan jangan lupa untuk ikuti musim terbaru 7 hari mencintaiku 3 setiap hari jam 6.58 petang di TV3. Sama-sama kita saksikan petang nantilah ya. Okey, dan untuk hari ini di Wanita Hari Ini macam-macam kita dah bincangkan, dan esok topik yang seterusnya tentang nilai satu hidangan. Jadi ramai orang kata kenapa makanan mahal, kenapa makanan murah dan sebagainya, menjadi satu perdebatan. Tetapi esok mungkin kita dapat menyelami dan memahami lebih lanjut di mana terletaknya nilai satu hidangan itu untuk kita lebih menghargai, lebih mensyukuri satu-satu hidangan itu. Ya, insya-Allah. Dan kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerjalah dengan seikhlas hati. Dan untuk hari ini, saya dan Fahrin undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Salam nuzul Al-Quran dan teruslah istiqamah. Assalamualaikum. Warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal.
kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus